Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Yunus. Dan saya Sadia. Okey, kami adalah master dealer di Public Gold dan kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan wang kepada cara yang lebih efektif, iaitu dalam simpanan emas bagi anda mencapai matlamat yang lebih baik untuk masa depan dengan membina dana persaraan dan dana pendidikan anak-anak. Okey, saya harap anda semua sihat di hari baru, di bulan baru April tahun 2021 ini. Okey, untuk topik malam ini, perkongsian kami adalah 5 tips trade in barang kemas. Okey, untuk perbincangan seterusnya Sadia akan berkongsi dengan anda semua. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Happy April Fool. Harap-harap tak ada sesiapa yang kena April Fool hari ni ya. Okey, untuk hari ini merupakan hari pertama untuk financial year baru bagi Public Gold. Jadi dalam kesempatan ini kami berdua, Yunus dan Sadia, ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan tahniah kepada semua dealer-dealer di bawah bimbingan kami yang telah berjaya membimbing ramai orang dalam simpanan emas bagi tempoh 2020-2021. Dan sekarang ini, hari ini merupakan hari pertama bagi financial year yang terbaru di Public Gold. Okey, kita bermula daripada 1 April, tapi ingat ya, ini bukan April Fool. Jadi untuk perkongsian pada malam ini, seperti yang Yunus dah nyatakan, bahawa hari ini kita akan berbincang mengenai dengan 5 tips untuk trade in barang kemas. Yelah, sekarang ni dah beberapa hari je lagi nak masuk bulan Ramadan sebelum kita nak menyambut Syawal. Jadi dalam masa harga emas yang sangat-sangat rendah ini, ramai antara kita yang mempunyai barang kemas mengambil kesempatan untuk trade in barang kemas mereka. Jadi oleh itu, kami ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi pengalaman peribadi berkenaan dengan trade in. Okey, kalau sesiapa yang dah banyak beli barang kemas tu, mesti ada macam-macam tips dan helah-helah yang sangat berguna untuk kita nak trade in. Jadi, untuk perkongsian malam ni adalah lebih kepada pengalaman peribadi saya. Okey. Jadi saya nak mohon ya, rakan-rakan di luar sana untuk kongsikan FB Live ini dengan rakan-rakan yang lain di Facebook anda. Jika anda ada Facebook page, bolehlah kongsikan di Facebook page anda. Dan jika anda mempunyai banyak grup, boleh kongsikan di grup-grup tersebut. Jangan lupa untuk like, komen dan share video ini. Dan jika rakan-rakan menonton video ini melalui YouTube, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, iaitu Yunus dan Sadia. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, saya ingin berkongsi berkenaan dengan 5 tips trade in barang kemas. Okey, sebentar ya. Okey, kita buat slide. Jadi boleh nampak ya. Okey, untuk tips yang pertama, okey, sekarang ni dah hilang pula yang ni. Alright. Okey, sekarang ni untuk tips yang pertama, iaitu kita perlu pilih barang kemas yang nak kita trade in tersebut. Ada berapa banyak koleksi barang kemas yang kawan-kawan ada. Jadi pilihan peribadi saya, kalau saya nak trade in, saya selalunya akan memilih barang kemas saya yang sama ada putus ke, yang kemek ke, yang bengkok ke, yang dah tercalar teruk ke, yang dah nampak macam dah tak best. Itu adalah pilihan utama saya untuk saya nak trade in. Tetapi jika barang kemas tersebut kelihatan kusam, pudar, lusuh, yang itu saya kalau tengok dia masih lagi dalam keadaan yang baik, maksudnya tak ada bengkok ke, tak ada calar ke apa, tapi hanya dia kusam sahaja, saya akan bawa ke kedai emas untuk pilihan ianya dicuci. Walaupun kadang-kadang kita dah gunakan pelbagai cara untuk cuci, tapi bila dia
bila kita cuci kat rumah tu dia masih lagi tak berkilauan, tak mengelip-ngelip lagi. Jadi saya akan buat pilihan untuk saya hantar untuk cuci. Jadi lagi satu, kalau jika ada barang kemas lama, kalau ada nilai sentimental, janganlah pergi trade in. Sayang sangat. Katakanlah cincin tu kan, selalunya cincin tunang, cincin kahwin. Masa kahwin dulu jarinya sangat runcing, tapi bila dah beberapa tahun kahwin, macam saya dengan Yunus ni dah menghampiri 20 tahun kahwin, dia punya jari dia dah semakin gebu-gebu. Bila jari dah gebu tu, jadi cincin tu jadi macam susah sikit nak pakai kan. Tapi kita tak trade in, kita boleh besarkan. Okey, boleh hantar untuk besarkan. Tapi kalau nak trade in tu macam sayang sangat. Okey, jadi kalau katakanlah ada design ada design yang macam tak best, tak seronok kan, design-design lama, kalau nak tukarkan kepada baru, fikirkan dulu yang ini adalah pilihan terakhir kalau nak trade in. Terutamanya kalau kita ada design yang sangat-sangat berkerawang, yang kos upahnya sangat tinggi. Jadi yang itu selalunya saya akan fikir banyak kali lah sebelum nak trade in. Jadi saya selalunya kalau untuk pilihan untuk trade in, saya lebih fokus kepada barang kemas yang memang dah putus, kemek, bengkok dan calar. Saya bagi contoh pengalaman saya. Saya ada barang kemas yang 999. Saya rasa kalau rakan-rakan dah pernah tengok YouTube saya, FB Live saya yang sebelum ni, saya ada kongsikan kisah peribadi saya mengenai barang kemas 999. Saya dah ada barang kemas tu, saya beli di Thailand masa saya ada duty travel di Bangkok. Barang kemasnya memang cantik, tapi bila pakai sekejap putus, pakai sekejap putus. Pasal apa? Dia langgar sikit je dia terus putus, dia langgar sikit je terus putus. Jadi kali pertama saya pergi repair, kali kedua saya masih lagi repair, kali ketiga putus, okey bye bye. Yang itu saya terus trade in terus. Yang itu pengalaman saya ya. Jadi kalau katakanlah barang kemas tu masih lagi elok, saya memang takkan nak senang-senang nak pergi trade in. Okey, jadi mungkin itu adalah tips yang mungkin rakan-rakan boleh gunakan. Tips pertama, kalau nak trade in, pilih dulu barang kemas tu. Kalau tengok kriteria mana yang saya jelaskan tadi, kalau barang kemas tu lama, bolehlah dilihat dulu aspek sama ada kalau pudar, boleh hantar untuk kita cuci. Sebab tu bila kita pilih barang kemas yang pertama yang kita nak beli tu, kita kena pastikan bahawa macam mana rekaan yang barang kemas yang kita beli. Kerana kalau design ni, kalau design yang sangat-sangat latest, kos upahnya paling tinggi. Kalau ikut tips lagi satu, kalau ni tak berkenaan dengan trade in, tapi kalau nak beli barang kemas, kadang-kadang kalau off season pun tak apa juga, kerana kos upahnya dah rendah sikit. Jadi tak semestinya bila baru keluar terus nak dapatkan, tapi kalau baru keluar terus nak dapat, kos upah pun memang tinggi. Dan bila nak trade in, akan fikir banyak, 2 kali, 3 kali, 1000 kali nak fikir sama ada nak trade in ke tidak. Okey, jadi baiklah, saya akan teruskan kepada tips yang kedua untuk trade in barang kemas tersebut. Okey, nombor 2. Alright, boleh nampak tak? Yang ini adalah tips yang paling penting juga ya, iaitu pastikan ada resit belian barang kemas tersebut jika nak trade in di kedai emas yang sama kita beli barang kemas tersebut. Jadi macam katakanlah saya dah beli barang kemas, saya memang simpan elok-elok resitnya, dan kadang bila saya dah tengok barang kemas ni dah ada tercalar ke, dia dah bengkok ke, kalau beli yang holo memang paling senang sekali nak bengkok dan kemek. Jadi rasa macam dah tak best lagi nak pakai. Pastikan bawa resit sekali. Kerana bila dekat resit ni, kita boleh nampak harga barang kemas yang kita beli tu berapa sekali kos upahnya. Jadi kita boleh buat perbandingan nanti. Yang ni akan masuk ke tips yang seterusnya. Tapi saya just nak nyatakan, kalau ada resit, lagi bagus. Kerana kita boleh nampak dengan jelas berapa harga barang kemas yang kita beli masa tu. Dan kalau katakanlah tak ada resit, tidak mengapa. Masih lagi boleh kita nak
trade in. Tak ada masalah. Kadang-kadang kita ada beli barang kemas yang dah berpuluh-puluh tahun dah tak tahu dah kat mana resit dia. Tak apa, boleh je kalau nak trade in. Tapi seeloknya setiap kali kita membuat belian barang kemas ataupun emas, sama ada gold bar ke, dinar ke, apa-apa bentuk pun, simpan resit. Pasal emas ni dia sangat-sangat penting kita nak tengok harga yang kita beli dengan harga masa kita nak jual ataupun nak pajak ataupun nak trade in. Jadi kita boleh nampak perbezaannya kerana ini akan melibatkan kepada tips kita yang ketiga nanti. Okey. Jadi saya nak bagi contoh ya. Kalau katakanlah yang ini pengalaman saya semasa saya trade in salah satu saya punya barang kemas saya dulu. Saya beli di kedai ABC dan kalau saya bawa barang kemas tersebut bersama dengan resit, jadi saya akan dapat harga yang lebih bagus. Jadi sebab tu better kita ada resit tersebut. Dan jika katakanlah tanpa resit, dia punya nilai dia dah berbeza. Jadi sebab tu kalau pentingnya kita ada resit tersebut. Jadi kita senang nak buat kira-kira untuk berapa nilai susut apa semua tu kita boleh nampak dengan jelas. Jadi oleh itu saya nak sharekan dengan kawan-kawan tips yang ketiga. Okey, saya nak tengok komen sekejap. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kerana hadir dalam FB Live hari ini. Tuan ataupun puan, saya cuba belajar nak sebut Al-Corina Zanuba Yunus. Betul ke sebut nama ni? Puan Al-Corina Zanuba Yunus. Okey, saya minta maaf kalau saya pronounce nama ni tak betul, tapi saya cuba belajar ya. Okey, sekarang ni saya kongsikan tips ketiga bagaimana untuk trade in barang kemas. Okey, sebentar. Okey, untuk tips ketiga, yang ini berkaitan dengan nilai susut. Okey, kalau nak ikutkan, kita kena lihat dan semak nilai susut yang ditawarkan oleh kedai emas tersebut. Kerana ada kedai yang memberikan 20% nilai susut jika barang kemas tu bersama dengan resit. Kalau tak ada resit, dia boleh naik 25%. Dan kalau ada terdapat beberapa perkara, dia boleh up lagi sampai beberapa peratus yang lagi tinggi. Jadi, pilihan terbaik bagi pendapat peribadi saya adalah trade in-lah barang kemas tersebut di kedai yang kita beli agar dapat nilai susut barang kemas yang nipis. Jika nak trade in di kedai emas lain, masih boleh. Tetapi, kita perlu semak nilai susut tersebut sebelum kita ambil keputusan untuk trade in barang kemas yang kita ada. Jadi, yang ini sangat penting. Kalau orang yang ada barang kemas ni, dia nak beli barang kemas, dia nak trade in ke, dia nak jual ke, dia kena dalam keadaan yang sound mind. Sound mind ni dalam bahasa Melayu macam dalam keadaan tenang, dalam keadaan rasional. Jangan tergopoh-gapah. Nanti orang yang tergopoh-gapah selalunya akan rugi. Jadi sebab tu beli barang kemas, bila kita berkaitan dengan emas, kita kena calm down. Okey, jadi kita kena tahu berapa nilai susut. Jadi untuk perkiraan nilai susut tersebut, kita dah nyatakan tadi, saya dah terangkan tadi, sebab itu kepentingan untuk kita ada resit belian tersebut. Jadi kita boleh kira. Jadi bila nilai susut tersebut, nanti saya akan buat FB Live yang khas untuk kita belajar macam mana kiraan nilai susut barang kemas. Okey, nilai yang kita beli tolak dengan nilai yang berapa kita jual tu, bahagikan dengan nilai yang masa kita beli tu sendiri. Jadi kita akan tahu berapa nilai susut tersebut. Jadi kalau terlalu besar sangat, fikir-fikirkan. Sebab apa? Kalau katakanlah barang kemas tersebut, bila kita dah masukkan sekali dengan kos upah,
bila per gram ya, bila kita jual, bila kita trade in tu, kedai akan ambil harga untuk berat gram emas. Dia dah tak kira dah kos-kos upah tu. Jadi kalau katakanlah baru beli 2-3 bulan lepas, ataupun baru beli bulan tahun lepas lah, tahun 2020 baru beli, tahun 2021 nak jual, nak trade in, nak beli yang baru, hati-hati, mungkin mendapat banyak kerugian ya. Jadi sebab tu kena ada ilmu. Jadi simpan resit, kira dulu nilai susut. Dan saya suka kalau sebelum saya nak trade in ke apa, saya suka pergi balik ke kedai yang sama, ataupun saya pergi survey dekat kedai-kedai yang lain juga, supaya saya nak tengok range harga berapa nilai susut untuk barang kemas yang saya nak trade in tersebut. Dan kemudian barulah saya akan buat pilihan sama ada betul-betul nak trade in ataupun tidak. Jadi saya nak share juga, ada orang dia sayang ya, dia katakanlah dia punya pilihan barang yang dia nak trade in tu, dia rasa dia macam sayang lagi barang kemas tersebut, tapi dia macam tak nak pakai dulu, tapi dia nak beli barang kemas baru. Apa yang orang kadang-kadang buat adalah dia pajakkan barang kemas tersebut di Ahrahnu. Jadi dia pajak duit daripada hasil pajak tu, dia pergi beli barang kemas yang lain. Okey, yang ini adalah option, tetapi kena pastikan ada duit untuk tebus balik yang barang yang dipajak tu. Kerana kalau tak tebus balik, sangat-sangat rugi. Kerana kalau pajak, dia akan ambil berapa persen. Ada yang 65%, ada yang 75%, dan ada bank yang berikan sampai 80%. Jadi sebab tu kena tahu benda ni. Pasal apa? Bila nak tengok nilai susut pula, berapa nilai susut? Sama ada 20% ke, 35% ke, 25% ke, 45% ke. Ini semua kena dibuat kira-kira. Jadi sebab tu resit yang kita beli emas yang pertama tu, masa kita beli barang kemas tu, ianya akan membantu kita untuk kita buat decision, buat keputusan sama ada betul-betul nak trade in ataupun tidak. Jadi oleh itu, pastikan kita buat kiraan tersebut, nilai susut berapa yang kita akan dapat. Katakanlah nilai susutnya beberapa peratus, tetapi masa harga barang kemas kita beli tu adalah rendah, dan walaupun barang kemas tersebut adalah tinggi ya, maksudnya harga barang kemas yang sekarang ni adalah lebih tinggi daripada barang kemas yang anda ada, jadi walaupun terdapat nilai susut, tetap akan dapat keuntungan. Jadi kalau sebab itu, kena pandai buat kira-kira. Perempuan kalau beli barang kemas, nak kumpulkan aset ke apa, dalam suka ke tak suka matematik, tapi emas, part duit, mesti pandai buat kira-kira ni. Nanti saya akan tunjukkan cara macam mana nak membuat kiraan tersebut. Tapi ini saya hanya bagi tips saja, bagaimana kita nak nak trade in barang kemas tersebut. Kita tahu satu persatu nilai susut emas yang kedai emas tu nak bagi tu berapa. Kalau kita pajak ataupun kita gadaikan di Ahrahnu, berapa ringgit yang kita akan dapat, dan juga kita boleh plan sama ada betul-betul kita nak trade in ataupun tak barang kemas tersebut. Okey, jadi sekarang ni saya kongsikan pula untuk tips yang seterusnya, iaitu tips yang keempat untuk trade in barang kemas. Okey, sebentar ya. Nombor 4. Okey, untuk nombor 4, yang ini adalah paling penting. Dalam semua tips-tips ni, yang paling penting adalah tiada unsur riba. Tiada unsur riba apabila kita nak trade in barang kemas tersebut. Macam mana kita nak pastikannya tiada unsur riba? Pernah tak kalau pergi kat kedai emas kan? Kita katalah, okey lah saya nak trade in rantai kan. Saya trade in rantai, lepas tu orang kedai tu tak bagi duit. Dia terus kira. You nak barang kemas mana? Mana? Okey, dia ambil. Okey, dia tolak. Okey, you tambah lagi RM50 je lah. Jangan babe, yang itu ada unsur riba ya. Pasal emas kalau kita jual, kita kena dapat emas yang sama balik berat dia. Jadi kalau selalunya kalau kita dah tahu dah harga dia berapa, lepas tu bila nak trade in,
orang pekedai tu dia tak bagi balik duit tu kat kita dan kita terus tambah balik. Yang itu dah menyebabkan unsur riba. Pasal apa? Barang kemas tu dia dah lain berat, dah ada nilai susut apa semua tu. Yang itu ada Ustaz Zaharuddin pernah buat satu video yang viral berkenaan dengan isu ni. Jadi saya punya tips adalah senang. Jual dulu, dapat duit, lepas tu baru gunakan duit tu untuk bayar balik. Jadi pastikan dapat duit barang kemas yang kita trade in tersebut dahulu dan barang kemas itu dianggap sebagai kita dah jual. Selepas dah dapat duit kat tangan, baru buat pilihan atau bayar barang kemas yang kita dah pilih tersebut. Jadi maksudnya kita pastikan kita dah dapat duit yang kita jual barang kemas tersebut. Jadi untuk elakkan unsur riba semasa trade in barang kemas tersebut, kadang-kadang apa yang orang buat, dia pergi kat kedai lain, dia jual kat kedai lain, dia pergi beli kat kedai lain. Dan ada juga yang macam saya nyatakan tadi, dia pergi pajak kan, dia punya barang kemas dia dekat bank ke ataupun kat kedai Ar-Rahnu ke mana, dia pajakkan dulu, dia dah dapat duit dan kemudian dia beli barang kemas yang baru. Yang ini untuk memastikan dia tiada unsur riba. Pasal apa? Kalau untuk unsur riba ni ada explanation, penerangan yang sangat terperinci berkenaan perkara itu. Saya tak ambil lah masa ni untuk memberikan ulasan yang sangat panjang, tapi saya hanya nak nyatakan dengan sweet and simple. Pastikan kita jual emas tersebut, barang kemas tersebut, kita dapat duitnya, kemudian baru kita beli. Jangan sama sekali kita dah jual, lepas tu duit tak dapat lagi, nanti kita dah pilih barang kemas, lepas tu kita dah ambil, lepas tu kita top up je. Yang itu tidak diconsider, itu masih lagi ada unsur-unsur riba. Kita wanita ni kalau beli barang kemas, kena ada ilmu, kena pandai beli barang kemas supaya kita tidak tersilap langkah. Okey, jadi sekarang ni saya kongsikan pula tips yang kelima untuk nak trade in barang kemas. Okey, yang ini yang wajib tahu. Ni dah bukan harus dah. Yang ini dah wajib tahu. Kalau nak tahu ya, kalau katakanlah kita ada barang kemas yang ada krom. Krom tu apa? Krom tu, saya punya barang kemas ni tak ada pula yang ada krom yang saya pakai ni. Yang krom ni yang katakanlah barang kemas, lepas tu dia ada cat warna putih. Dia ada cat warna putih ke silver-silver sikit tu, dia ada cat Yang itu dinamakan krom. Jadi ada juga kadang-kadang kedai kata, kalau nak trade in untuk yang barang kemas yang ada krom ni, kedai lain tak terima. Pasal apa? Krom ni dia adalah emas putih. Emas putih ni adalah, ada yang cakap emas putih tu adalah 17K, ada yang cakap 18K, sebenarnya dia adalah 18K. Kalau kadang-kadang pekedai ni dia akan kata 17K. Jadi kalau anda beli barang kemas 22K, tapi bila nilai dia nak ambil balik tu, dia kira charge untuk 17K, berapa banyak dah kerugian di situ. Jadi sebenarnya kena ambil tahu, barang kemas yang ada krom itu bukannya emas putih. Barang kemas 916 yang memang dah dinyatakan kat dalam resit tu, memang barang kemas 916 memang dah tertulis kat situ, ada dia ada mark, ada tanda kat situ 916. Itu memang dia letak tu hanyalah krom, dia hanya cat saja. Jadi harga untuk bila jual balik ataupun pajak ke apa, dia masih lagi mengikut harga emas yang sebenar, iaitu harga emas 916 kalau barang kemas tersebut adalah barang kemas 916. Tapi kalau dia tiba-tiba kata, oh ini barang kemas krom, ini kita ambil yang 17K punya, ataupun dia punya nilai untuk susut dia tiba-tiba menghampiri 45%, hati-hati, angkat kaki keluar je terus. Pasal apa? Yang ini maksudnya ada orang yang nak ambil kesempatan terhadap anda. Jadi kena ingat, krom adalah bukan emas putih. Krom adalah barang kemas yang dicalik dengan cat warna putih silver tu supaya dia nampak cantik. Tapi dia punya barang kemas tu masih lagi emas 916. Dan bila nak trade in barang kemas yang ada krom tu, kena tahu bahawa barang kemas tersebut masih lagi emas 916 dan bukannya 750.
Ya, kena faham tu. Dan lagi satu situasi, yang ni pun memang saya pernah kena dah ni. Barang kemas kalau dia kemek ataupun cala, dia akan cakap, you jaga barang kemas tak baik tak baik. You punya barang kemas kemek ataupun cala. Jadi pasal kemek dan cala ini, kedai emas lain tak ambil. Kita punya kedai saja ambil. Tapi kalau ambil pun kita ambil sikit sajalah. Kalau dia kata dia ambil kedai tu sikit sajalah, you kira balik nilai susut kan. Tadi kita kata dah tahu resit, dah tahu berapa banyak kita beli, berapa bayaran apa semua tu, dah tahu dah kira-kira nilai susut tu berapa. Tapi bila dia kata okey pasal ada kemek, kasi ada kemek, kasi ada cala, sini sudah putus jadi dia punya nilai susut dia daripada 20% ataupun 25% dia terus up jadi 35%. Terus angkat kaki. Angkat kaki, bye-bye. Tak payah nak trade in dekat kedai tersebut. Kerana ini akan mendatangkan kerugian kepada anda juga. Banyak kedai kat luar sana. Kalau tak tahu nak pergi pajak ke, nak jual semula kat mana, Public Gold kan ada. Okey, jadi kalau katakanlah sahabat nak trade in barang kemas ataupun nak jual semula barang kemas, boleh juga dibuat dengan Public Gold. Hanya datang ke cawangan Public Gold dan boleh jual semula barang kemas tersebut dan boleh buat pilihan untuk barang kemas di PG Jewels. Okey, macam mana nak tahu harga yang diambil oleh barang kemas oleh Public Gold? Dekat laman web publicgold.com.my memang ada satu kolom 916 dia bagi tahu kat situ harga PG buy. Harga PG buy itu adalah harga yang Public Gold akan ambil untuk barang kemas sama ada 22K ataupun 24K yang dijual semula. Tapi dia kena bawa lah barang kemas tersebut. Pasal apa? Dia nak pastikan barang kemas tersebut memang 916 ataupun tidak. Kalau katakanlah barang kemas tersebut di bawah 916 pun boleh juga, tapi dia akan nilai mengikut harga grade tersebut. Kalau 750 tak akan sama dengan harga 916. Jadi ini adalah antara tips yang kita perlu tahu jika nak trade in barang kemas. Okey, jadi sekarang ni saya nak kongsikan untuk rakan-rakan semua. Sekarang ni adalah masih lagi minggu gaji 1 April. Jadi Public Gold melalui PG Jewel memberikan tawaran untuk pembelian barang kemas secara online di PG Jewel. Dan untuk pembelian 3,000 ke atas boleh buat bayaran bulanan sehingga 6 bulan. Dan boleh dapat diskaun RM30 apabila menggunakan kod PGLUVND dan boleh terus kurangkan RM30. Dan jika tambahan untuk RM200 bagi wildcard iaitu 0.5 gram gold bar yang tertera nama sendiri dan juga status dealer akan diberikan status normal dealer di Public Gold dan boleh menjana insentif, menjana komisen, menjana pendapatan pasif ataupun aktif bagi semua keluaran ataupun syarikat-syarikat di bawah Public Gold, termasuklah Public Gold, PG Mall, Aurora Italia, Taifuk, PG Jewel dan seluruhnya. Yang ini yang sangat penting. Kalau katakanlah pembelian RM5,000 ke atas dan juga tambahan RM200 untuk wildcard, boleh gunakan kod diskaun PGLUVPD dan boleh dapat diskaun RM50 bagi pembelian RM5,000 ke atas. Dan untuk status priority dealer akan mendapat insentif sebanyak 1.5%, manakala untuk normal dealer akan mendapat status insentif sebanyak 1%. Okey, itu untuk kita punya maklumat berkenaan dengan PG Jewel. Okey, sekarang ni Yunus ada bersama saya dan ini adalah masa untuk promosi bersama Public Gold. Okey, untuk tadi Sadiah dah kongsikan untuk promosi PG Jewels.
dan saya kongsikan dengan anda semua untuk promosi pembelian gold bar dengan bayaran selama 10 bulan iaitu EPP10. Sekarang ini kita buka harga adalah untuk bayaran bulanan sebanyak RM247 per sebulan. Dan juga kita juga ada untuk promosi dealership iaitu dengan pembelian untuk simpanan emas di GAP sebanyak RM5,000 untuk normal dealer dan RM10,000 untuk priority dealer dengan tambahan RM200 bagi pembelian wealth card tertera 0.5 gram gold bar dan juga nama anda sendiri di atas kad tersebut. Selain itu kita ada promosi lain saja. Yang promosi lain kita akan kongsikan di dalam komen kerana insya-Allah malam ini dalam pukul 9.30 malam kita ada promosi yang akan dikongsikan oleh BWM Branch Weekly Meeting pada malam ini. Okey, untuk promosi-promosi lain anda boleh ikuti follow kami di FB page ini. Kami akan tunjukkan dengan anda promosi-promosi yang akan datang. Senang je, WhatsApp je pada kami 012-2070-696. Tanyakan promosi yang anda nak dan insya-Allah kami akan berikan maklumat tambahan kepada anda. Buat masa ini kita ada promosi untuk PG jual untuk 10 gram gold bar dengan bayaran 10 bulan ataupun dengan melalui pembelian emas melalui akaun GAP. Itu untuk malam ini. Jika berminat untuk dapatkan maklumat tambahan, boleh hubungi kami di WhatsApp 012-2070-696. Jangan lupa hubungi je terus kami pada bila-bila masa untuk kami membimbing anda. Okey, itu saja daripada kami berdua. Saya Sadia. Saya Yunus. Mengucapkan selamat malam dan Assalamualaikum. Bye.